Sarike merupakan salah satu daripada 11 bahagian di Sarawak. Bandar Sarike terletak di tepi Sungai Rajan yang merupakan sungai terpanjang di Malaysia. Sarawak amat sinonim dengan produk tanaman buah nanas Sarike. Oleh itu, buah-buahan yang mewakili Sarike adalah buah nanas. Sarike mempunyai 56,000 lebih penduduk yang terdiri daripada berbagai etnik seperti kaum Cina, Iban, Melayu, dan Melanau. Penduduk di Sarike menggunakan jalan raya ataupun melalui pengangkutan sungai dengan menaiki bot ekspres ke tempat lain seperti Tanjung Manis dan Sibu. Dalam video ini, saya akan mengenalkan spesies yang terdapat di kawasan perumahan saya. Kebanyakan flora yang terdapat di kawasan persekitaran perumahan saya adalah paku pakis. Paku pakis ialah tumbuhan vaskular tidak berbiji yang tergolong bersama pakis yang lain dalam alam tumbuhan yang digelar sebagai Brithriophia, yang mempunyai batang, pelepah, anak daun pertama dan akar seperti tumbuhan vaskular yang lain. Ia berbeza daripada tumbuhan berbiji seperti Gymnosperma dan tumbuhan berbunga, iaitu ia tiada bunga, ada biji benih dan membiak melalui spora. Ia juga mempunyai banyak persamaan dengan lumut dan alga, tetapi berbeza dengan tumbuhan ringkas dengan adanya xilem dan phloem untuk pengangkutan air dan bahan makanan. Batang pakis sering disebut sebagai ringpan, walaupun tumbuh di bawah tanah hanya di beberapa spesies sahaja. Spesies epifit dan sebilangan besar daratan mempunyai storen menjalar di atas tanah, dan banyak kumpulan mempunyai batang semi kayu yang tegak di atas tanah seperti stratici. Ini boleh mencapai ketinggian sehingga 20 meter, iaitu 66 kaki di beberapa spesies seperti Stridea brownie di Pulau Norfolk dan Stridea mandularis di New Zealand. Pada bahagian daun, bahagian tanaman hijau dan fotosintesis secara teknikalnya adalah megafil, dan pada pakis, ia sering disebut sebagai pelepah. Daun baru biasanya berkembang dengan melepaskan lingkaran yang ketat yang disebut closia atau featherhead menjadi pelepah. Buah daun yang tidak digelembung ini disebut sciculasi vermasi. Daun dibahagikan kepada dua jenis, iaitu trophophyll dan sporophyll. Pelepah trophophyll adalah daun vegetatif yang serupa dengan daun hijau khas dari tanaman biji yang tidak menghasilkan spora. Sebaliknya, hanya menghasilkan gula dengan fotosintesis. Pelepah sporophyll adalah daun subur yang menghasilkan spora yang lahir di sporangia yang biasanya berkelompok untuk membentuk sori. Pada kebanyakan pakis, daun subur secara morfologi sangat serupa dengan daun steril dan mereka berfotosintesis dengan cara yang sama. Pakis ini tidak penting untuk ekonomi, tetapi banyak penduduk menggunakan pakis ini untuk makanan, perubatan, sebagai tanaman hiasan dan untuk memperbaiki tanah yang tercemar. Spesies seterusnya adalah pokok nipah. Pokok nipah merupakan sejenis daripada tumbuhan yang banyak terdapat di hutan negara-negara Asian, termasuk di Malaysia di Sarawak. Pokok nipah merupakan satu-satunya pokok palma dari keluarga Ericaceae yang juga disifatkan sebagai pokok bakau dan satu-satunya spesies dalam jenis nipah tumbuh di kawasan berair.
Ia juga merupakan pokok yang mudah dijumpai di tepi sungai dengan saiz pokok yang sederhana besar secara semula jadi. Daun pokok nipah biasanya adalah panjang dan lembut dan banyak digunakan oleh masyarakat tempatan untuk membuat atap nipah. Daunnya juga selalu digunakan dalam seni anyaman paku. Sebagaimana juga pada pokok rupiah, lazimnya pokok nipah tumbuh mendekat di tanah di mana ia akan membentuk perdu yang direndam oleh lumpur. Hanya roset daunnya yang muncul di atas tanah sehingga pokok nipah dilihat seolah-olah tidak berbatang. Akar serambutnya dapat mencapai panjang sebanyak 13 meter. Sistem perakaran pokok nipah ini hanya terletak dalam lumpur di mana yang sifatnya tidak kukuh juga membolehkan agar rumpun nipah dapat dihanyutkan oleh air sampai ke laut. Batang nipah terendam oleh lumpur di mana hanya daunnya yang muncul di atas tanah. Dari pelapannya muncul daun-daun majmuk menajam di hujungnya, mendekat atau hampir dekat, memanjang hingga 9 meter panjangnya di atas tanah. Batang dan daun nipah boleh dijadikan kayu bakar. Selain itu, bunga yang baru mekar dapat ditorek untuk mengambil air daripadanya. Jus ini dapat dibuat menjadi gula rumi, diperan menjadi cuka. Seterusnya, buah nipah boleh dimakan dan buah nipah muda dapat digunakan sebagai sejenis fruit untuk campuran minuman, kompot dan dibuat sebagai gula-gula. Rasanya macam air kelapa yang manis. Seterusnya, terdapat sebatang sungai iaitu Sungai Nyelong yang terdapat di kawasan persekitaran perumahan saya. Dulunya terdapat pengangkutan feri untuk menghantar penumpang, tetapi sehingga jambatan telah siap dibuat, pengangkutan feri telah diberhentikan. Di sepanjang tepi sungai ini, terdapat spesies pokok bakal yang berakar celacap, iaitu akar celacap ini untuk pernafasan, iaitu menyerap oksigen daripada udara walaupun pokok separah tenggelam. Ia adalah akar tekak yang muncul dari permukaan tanah dan berbentuk seperti pensel. Akar ini memanjang keluar dari akar kabel dan menolong dalam pertukaran gas di antara akar tenggelam dan atmosfera. Contohnya adalah pokok api-api. Penduduk yang tinggal di berhampiran dengan sungai ini juga melakukan aktiviti memancing. Spesies ikan yang mereka pancing adalah ikan pirang dengan tilapia. Ikan pirang atau empirang yang dalam bahasa Melayu tidak dikenali oleh penggemar makanan laut kerana ikan ini terlalu banyak tulang silap hari bulan tercekik nadi. Namun, ikan ini agak terkenal di kalangan penduduk Pulau Buri atau penduduk pesisir kawasan perkampungan Melanau. Hal ini kerana ikan ini sebagai trademark dalam penyediaan makanan sushi atau umai di kalangan penduduk pesisir di negeri Sarawak. Antara menu makanan dari ikan pirang selain umai adalah pudu pemadam dan pirang masin. Ikan pirang yang bersaiz agak besar sedap kalau dipanggang kerana isinya berlemak. Seterusnya, tilapia berbentuk seperti ikan laut atau krepit, tetapi dapat dikenali dengan mudah oleh ciri garis lateral yang terganggu dari keluarga ikan cicau. Mereka kemudiannya dimampakkan dan bertubuh dengan sirip punggung yang panjang. Bahagian hadapan sirip punggung sangat berpusing dan terdapat juga duri di pelvis dan sirip tubuh. Biasanya terdapat palang menegak yang lebar di sisi goreng hujung jari.
Tilapia mendiami berbagai kawasan air tawar dan sekali-sekala habitat air payau bermula dari arus sungai kecil dan kolam sehingga sungai, tasik dan muara. Biasanya penduduk di sini menghidangkan tilapia dengan menggorengkan ikan ini. So, ini saja daripada saya. Sekian, terima kasih.